Bismillah. 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 A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wal 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-safiyyuhu min khalqihi wa habibuhu balagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ummah wa tarakana ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la illa halik. Salatullahi wa salamuhu ala habibina al-mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa man istanna bisunnatihi wa man iktada biqudwatihi wa man istahada bijihadihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحسن بكتاب الله وسنة صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والذخر ووجه الله مرضاته وكربه وثوابه آمين اللهم آمين. أما بعد, Alhamdulillah, kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berada pada tanggal yang keempat daripada bulan Zulhijjah 1441 Hijriah bersamaan 25 hari bulan Julai 2020. Sekali lagi Allah bagi kita kesempatan kelapangan berada pada 10 yang awal daripada bulan Zulhijjah. Disebutkan oleh Nabi SAW, ma min ayyamin al-amalu fihinna ahabba ila Allah min hadhihi al-ayyam al-'ashr. Ataupun dalam riwayat lain menyebutkan min hadhihi al-'ashr. Tidak ada satu amal pun anak Adam yang dilakukan terlebih baik di sisi Allah berbanding dengan 10 hari ini, iaitu 10 hari yang awal daripada bulan Zulhijjah. Maka para sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, wahai Rasulullah, walaupun berjuang pada jalan Allah, maksudnya adakah amalan 10 hari ini, amal soleh padanya lebih baik berbanding berjihad pada jalan Allah? Maka Rasulullah pun menjawab, walal jihadu fi sabilillah, walaupun berjuang pada jalan Allah. Maksudnya amal soleh pada 10 yang awal bulan Zulhijjah bermula pada tanggal pertama sehingga malam hari raya. Bahkan dilanjutkan dengan amal-amal yang lain pada ayyamul Eid dan ayyamut Tasyrik. Maka 10 hari yang awal daripada bulan Zulhijjah, siapa yang beramal padanya lebih baik berbanding berjuang pada jalan Allah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji zalika bi syai'in. Kecuali lelaki yang keluar berjuang pada jalan Allah dengan dirinya, dengan hartanya, dan tidak pulang semula. Maksudnya siapa yang pergi berjuang terkorban, itu baik, itu lebih baik berbanding amal yang kita buat 10 awal bulan Zulhijjah. Tapi selain itu, tidak ada pahala yang lebih besar berbanding beramal soleh pada 10 yang awal daripada bulan Zulhijjah. Maka kerana itulah kita berada pada tanggal yang keempat. Kita masih berbaki 6 hari lagi untuk beramal pada 10 awal bulan Zulhijjah. Jangan sia-siakan dengan memperbanyakkan berpuasa, dengan memperbanyakkan bersedekah, dengan memperbanyakkan solat-solat sunat, dengan memperbanyakkan amal-amal yang lain, zikir, tasbih, tahmid dan lain-lainnya, dan juga menghidupkan malam-malam 10 yang awal bulan Zulhijjah. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fajr, Allah menyebutkan wal fajr wa layalin 'ashr, demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Jadi malam yang 10 ini jumhur ulama tafsir, Ibnu Katsir dan lain-lainnya menyebutkan iaitu 10 malam daripada bulan Zulhijjah. Bezanya 10 malam bulan Zulhijjah, tiap-tiap malam mulia. Dia berbeza dengan malam Al-Qadar. Malam Al-Qadar ataupun Lailatul Qadar hanya 1 malam sahaja. Itu pun tak ada beritahu bila.
Daripada 10 akhir Ramadan, pilih di antaranya, boleh jadi akan kita bertemu dengan malam Al-Qadar. Tapi 10 malam bulan Zulhijjah, waktunya tertentu dah ada dah waktu dah. Daripada 1 sampai 10 Zulhijjah. Dan tiap-tiap malam pahalanya besar. Siapa yang tak tahajud malam-malam 10 yang awal bulan Zulhijjah, rugilah. Walaupun tahun ini rakyat Malaysia yang berada di Malaysia tak tunai haji, maka kita kena ambil juga kesempatan. Waktunya tetap mulia. Jangan kata ustaz, tak ada orang pergi haji daripada serata dunia, maka mulia itu hilang. Tak, mulia tetap ada. Mulia waktunya, mulia tempatnya, mulia masanya. Ini tetap ada. Dan jangan lupa nanti hari Arafah. Yang ini kita bimbang, kita terlupa pula. Orang tak pergi haji, tiba-tiba hari Arafah lupa. Kan rugi tu. Waktu itu tetap wujud. Yang tidak wujud, kita berada di sana itu tidak wujud. Tapi masanya, waktunya dan juga tempatnya tetap mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan tidak tertinggallah untuk kita berpuasa pada hari Khamis. Allahu Akbar. Ta'ala puasa Arafah, puasa Khamis pula. Rugi siapa yang tak berpuasa, insya-Allah. Jadi itu kita niat sama-sama, insya-Allah. Muqaddimah sahaja. Jadi terus kepada kita punya pengajian dalam kitab ataupun dalam tafsir Al-Quran daripada surah An-Nazi'at, iaitu surah yang ke-79 pada juzuk yang ke-30 yang kita telah berhenti pada 2 minggu sudah pada ayat yang ke-14, faiza hum bis-sahirah. Kita berhenti pada ayat 14 yang menyebabkan mereka dengan serta-merta berada di muka bumi yang putih rata. Kita berhenti pada bagaimana manusia itu nanti akan dihimpunkan oleh Allah di padang mahsyar. Tadi Imam Ismail pun dia baca tentang waqina adzabal mahsyar. Ya Allah, jauhi kami daripada ataupun lindungi kami daripada azab mahsyar. Jadi mahsyar itu juga dahsyat. Jadi kerana itu Allah kata faizahum bisahirah. Ketika mana mereka bangkit nanti, maka ketika itu mereka akan bangkit di satu tempat yang Allah akan himpunkan di tempat yang putih rata. Rata tempat tersebut dan tidak ada dipanggil alunan ataupun sebarang tempat yang tinggi. Yang ada cuma rata sahaja, putih. Maka ketika itu semua berada pada lapisan ataupun tahap tanah yang sama. Dan apabila Allah menghimpunkan, maka gerunlah mereka pada ketika itu. Kita tamatkan kisahnya pada ayat ke-14. Hari ini kita sambung ayat yang ke-15 hingga ayat seterusnya. Kita lihat ba'da'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithu Musa إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى. Adakah telah datang kepadamu wahai Muhammad tentang perihal Nabi Musa alaihi salam. Jadi ketika mana Allah bertanya kepada Nabi Muhammad, ini tajuk yang lain. Allah kata, wahai Muhammad, telahkah sampai kepadamu tentang perihal Nabi Musa alaihi salam, bagaimana ia menghadapi akan kaumnya yang melampau dari sudut pendustaan kepada kerasulannya dan pendustaan kepada risalah yang dibawa oleh Nabi Musa. Di antara nabi yang menghadapi ujian yang besar menghadapi kaum adalah Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa nabi yang kedua paling keras dihadapi oleh kaumnya selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebab itu Allah nak motivasi, kan, macam kita kadang-kadang nak motivasi anak tentang susahnya dia belajar ataupun susah hidup dia. Kita akan kata dulu ayah lagi susah. Kita akan ceritakan kehidupan kita, kan. Zaman sekarang ni walaupun tak boleh jumpa dengan kawan ataupun tak boleh kita pergi ke mana-mana, tapi zaman sekarang semua boleh online. Kalau zaman dulu nak cari kerja, nak cari rezeki, semuanya mesti banting tulang. Maksudnya mesti pergi tempat kerja, buat kerja, baru dapat dia punya hasil. Sekarang ada orang duduk rumah je. WFH. Apa benda binatang ni ustaz? WFH. Work from home. Oh, itu istilah baru. Hebat pula, boleh kerja dari rumah. Kan pelik kerja daripada rumah. Tuan-tuan, bab handphone ni ramai yang meraih jutaan ringgit hanya dengan handphone sahaja. Kan?
Yang lebih teruk dia main game je, juta dapat. Main game. Rupanya ada dia punya apa? Penonton-penonton. Orang main game pun ada penonton. Orang kuliah tak ada penonton. Tak percaya tengok tu. Hisham buat live ni. Cuba tengok penonton berapa. Tak ramai pun. Ada gamers, pemain game, dia main game, penonton gamenya ada ratus ribu. Live tu ratus ribu tonton. Kuliah tak jumpa ratus ribu tonton. Kalau orang tonton kejap hilang, tonton kejap hilang. Ustaz ni dia tutup. Tapi kalau game dia tengok lama. Jadi ada orang marahi hanya dengan duduk diam sahaja. Sebab itu kadang-kadang apabila kita nak motivasi seseorang dengan kesusahan yang dihadapi, kita pun sebut dulu lagi susah. Maka Allah pun begitu dalam kaedah motivasi. Kita ikut cara Allah. Allah kata bagaimana? Hal ataka hadithu Musa. Ketika Nabi Muhammad menghadapi kesulitan dalam berdakwah kepada kaum, maka pada ketika itu Allah kata dengan Nabi Muhammad, tidakkah telah sampai kepadamu perihal Nabi Musa alaihi salam. Jadi bagaimana Nabi Musa menghadapi dengan kaum-kaum yang begini, dan kemudian Allah menyebutkan isnadahu bil wadil muqaddasi tuwa, iaitu ketika ia diseru oleh Tuhannya di wadi tua yang suci. Jadi maksud wadi tua ini disebutkan ketika Nabi Musa dia bermunajat kepada Tuhannya di satu wadi, iaitu lembah yang suci dan diberkati oleh Allah, dipanggil sebagai tua. Maksud daripada tua adalah fi asfali jabal turi Saina, iaitu pada bawah daripada bukit Sinai ataupun gunung Sinai. Tuan-tuan kalau pergi Mesir biasanya ada package dia bawa pergi Saina ataupun Sinai. Jadi penggembaraan ke Jabal Sinai, ke gunung Sinai biasanya pergi. Yang mampu naik, yang tak mampu naik duduk bawah aja. Jadi kenapa kita nak naik tempat Nabi Musa munajat pada Allah di atas gunung Tur Sina? Dan ini berdekatan dengan sempadan di antara Mesir dengan Palestin. Biasanya kalau tuan-tuan nak pergi Mesir, dia ada dia punya package. Di antara package-package ni melawat tempat Tur Sina. Dapat naik lagi baik. Mesir ni negara luas. Kadang-kadang package ni tak merangkumi semua lah. Nak pergi semua bayar lebih sikit. Jadi siapa yang mampu untuk naik, dan di bawah itu ada dipanggil Wadi Tua, iaitu tempat yang Allah sebutkan sebagai yang dimuliakan oleh Allah dan diberkati oleh Allah. Kenapa kita kena pergi Sinai? Kenapa kena pergi Jabal Saina? Sebab di sanalah Allah sebutkan namanya banyak kali dalam Al-Quran. Di antaranya surah At-Tin. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin, demi buah tin dan buah zaitun, dan Tur Sina, iaitu gunung Sinai. Allah sebut, apabila Allah sebut, tuan-tuan pergi gunung Ledang, Allah sebut. Tak ada, Allah tak kata waturi ledang, tak ada. Jadi Allah tak sebut, tapi pergi tak? Pergi. Gunung Kinabalu, pergi. Macam-macam gunung lah, macam-macam gunung orang nak naik sekarang. Jadi kalau kita mampu untuk naik gunung-gunung yang Allah sebut dalam Al-Quran, naik. Supaya kita menghayati sedikit bagaimana munajatnya Nabi Musa alaihi salam selama 40 hari. Bukan kejap, lama. Jadi Allah menyebutkan tentang bagaimana ia menyeru kepada Allah di lembah yang dimuliakan oleh Allah di bawah gunung Sinai ataupun Saina. Qailan lahu, ketika itu Allah berkata kepada Nabi Musa. Nabi Musa seru Allah, dia minta dengan Allah, wahai Allah, aku bermunajat. Kenapa munajat? Kaumnya teruk. Sangat teruknya kaum Nabi Musa alaihi salam, maka Nabi Musa panjat gunung Sinai untuk munajat pada Allah di tempat yang tinggi, kan, supaya dia boleh berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Musa ini kelebihannya dipanggil wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Musa ini dipanggil kalimullah. Maksud kalimullah, cakap direct dengan Allah. Nabi lain tak dapat, Nabi Muhammad lain ada kelebihan yang lebih besar, bercakap dengan Allah, bahkan berdepan dengan Allah. Tapi Nabi lain tak ada. Nabi lain kalau nak bercakap dengan Allah melalui pengantara Jibril alaihi salam. Tapi Nabi Musa dia boleh langsung bercakap, dialog langsung. Jadi dia dengar apa yang Allah berkata dan Allah mendengar apa yang dia kata secara langsung. Allah Maha mendengar. Tak perlu kita kalau bercakap pun terus Allah mendengar. Tapi kita tak dengar langsung apa Allah bagi arahan. Nabi Musa dapat bermunajat dengan Allah sampai di Jabal Tur Sina tersebut. Pernah Nabi Musa minta dengan Allah supaya
diberikan ia untuk dapat melihat Allah. Maksudnya dia minta Allah mempamerkan dirinya. Tapi Allah kata, kamu lihat gunung sebelah. Kamu lihat gunung sebelah, maka Allah turunkan zatnya, bukan Allah. Allah tidak turun. Maka Allah turunkan zatnya. Ketika mana turun sahaja zatnya Allah, ketika itu hancurlah gunung tersebut dan pengsanlah Nabi Musa AS. Sampai begitu. Bahkan di sana satu pokok yang masih ada bayang-bayang bekas daripada kesan turunnya zat Allah. Nak sebut bahawa hebatnya zat sahaja Nabi Musa tak mampu tanggung sampai pengsan. Belum bagaimana hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam dia bermunajat pada Allah, maka ada arahan daripada Allah. Allah arah apa? Allah kata, izhab ila fir'auna innahu tarah. Lalu dia perintahkan kepada Nabi Musa alaihi salam, pergilah kepada Fir'aun, sesungguhnya ia telah melampaui batas dalam kekufuran dan kezalimannya. Jadi Allah minta Nabi Musa alaihi salam pergi kepada Fir'aun, yang mana Fir'aun itu manusia yang sangat melampau dari sudut kezalimannya dan pelampauan batasnya. Dan tidak ada manusia yang lebih melampau daripada Fir'aun laknatullah. Maka Nabi Musa diminta adalah dimunajat dengan keluhan daripada kaumnya yang meminta macam-macam. Tapi Allah minta pergi pula kepada Fir'aun. Jadi ini ujian yang sangat besar, yang sangat hebat, bagaimana Nabi Musa alaihi salam berhadapan dengan Fir'aun yang dilaknat oleh Allah. Kita semua tahu siapa itu Fir'aun, tak perlu diceritakan lagi, dan jasadnya masih berada di Muzium Ramses yang berada di Mesir. Dia tidak tenggelam dan bumi tidak terima sehingga sekarang, sebab dia dihanyutkan dalam di Laut Merah. Hanyut dan sehingga sekarang mayatnya diawetkan. Maksudnya tak ditanam, bahkan dipamerkan dan mengundang jutaan pendapatan kepada Mesir sebab dia punya jenazah. Tengok, Fir'aun punya sumbangan. Dia ada sumbangan dia. Sumbangan dia apa? Dia mati pun ada sumbangan. Dengan dia punya ahram, dia punya piramid pun ada sumbangan. Kalau tuan-tuan tengok piramid tu, ya Allah, ribuan yang telah mati untuk membina piramid. Dia ada lebih kurang 2 juta bongkah batu pada setiap piramid. 2 juta. Dan satu bongkah tu lebih besar banding kita. Satu bongkah. Bagaimana nak angkat, nak susun. Bahkan yang dikatakan yang nampak tu pun sebenarnya masih ada lagi yang di bawah yang tenggelam. Dia punya tinggi tu, yang tu tinggi. Kalau tuan-tuan tengok filem apa? Transformers. Saya lupa Transformers berapa. Kan dia lawan kat piramid tu. Nak cerita Transformers dengan piramid tu lagi besar. Ini dongeng lah, tuan-tuan jangan percaya dengan Transformers tu. Saya cuba nak cerita ahram. 3 piramid yang terlihat, bahkan ada ribuan lagi, bahkan ratusan lagi mungkin yang tenggelam. Jadi ini nak sebut tentang kedahsyatan Fir'aun. Ketika mana Allah minta Nabi Musa untuk berhadap dengan Fir'aun, apa Allah minta kepada Nabi Musa? Fakul hallaka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha fa'arahul ayatal kubra. Ketika mana kamu berpergian kepada Fir'aun yang melampaui batas, katakanlah kepadanya, adakah engkau suka hendak menyucikan dirimu daripada kekufuran? Allah minta Nabi Musa ingatkan ia, supaya adakah ia memiliki kehendak, raghbah, keinginan, wa mailun ila an tatatahhara minaz zunubi wal atham, ataupun kecenderungan untuk membersihkan dirinya daripada segala kekufuran dan segala kemaksiatan. Jadi walaupun Fir'aun itu sangat melampaui batas, sudah ratusan tahun dia itu jahat, tapi bagaimana Nabi Musa diminta oleh Allah untuk beri ingat kepadanya. Kena ingat Nabi Musa, dan riwayat menyebutkan usia Nabi Musa 350 tahun. Sebab itu Nabi Musa ketika mana lihat Nabi Muhammad naik Isra' Mi'raj, saya rasa saya pernah cerita dahulu, dia kata man hadzal gulam, budak mana ni? Dia cakap dengan Jibril naik pada langit yang ke-6, kan langit ke-6 bertemu Nabi Musa. Dia kata ni budak mana? Kan dipanggil Nabi Muhammad budak. Sedangkan Nabi Muhammad kalau ikut usia dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, tahun ke-10 selepas kenabian.
Jadi Rasul usia 40, tahun ke-10 usia Nabi Muhammad 50. Tuan-tuan, kalau umur 50 orang kata budak, kurang ajar ke tidak? Budak mana ni? Budak engkau, pak cik. Tapi ada yang tak ngaku. Kan 50 dia kata tak pak cik, muda lagi, remaja. Remaja apa? Ketua. Mana ada remaja dah 50, minta maaf sebut. Tapi ulama sebut bukan kurang ajarnya Nabi Musa, tak. Nabi Musa tak kurang ajar. Tapi sebab usia. Kalau usia Nabi Musa 350, usia Nabi Muhammad 50, layakkah orang yang 350 panggil yang 50 itu budak? Layaklah, sebab bandingan usia 300 tahun. Layak. Kalau kita banding 2-3 tahun pun boleh panggil itu budak. Kan? Ini 300 tahun. Jadi bukan kurang ajar, tapi itu bahasa. Sebab kadar usia ataupun jarak usia yang sangat jauh. Jadi Fir'aun ni dia telah buat jahat dengan Allah ratus tahun. Ratus tahun dia mengaku sebagai Tuhan. Ratus tahun dia itu melampaui batas, tak pernah sembah Allah. Sebab Allah jadikan Fir'aun ini dengan serba lengkap. Dia boleh buat apa sahaja. Kan? Ketika mana ditanya dengan Nabi Musa AS, dia kata, apa Tuhan pun boleh buat? Dia kata, Tuhanku apa? Yuhyi wa yumit, boleh hidupkan, boleh matikan. Dia panggil dua orang. Panggil dua orang daripada penjara, banduan, panggil. Jadi dia arahkan dia punya tentera, matikan dia. Mati. Yang ni, biarkan dia hidup. Tengok, aku boleh hidupkan dan aku boleh matikan. Bodoh namanya tu. Kan? Maksudnya aku pun boleh, kalau Tuhan pun boleh. Aku pun boleh. Fir'aun punya melampaui batas sampai begitu. Kan? Dia boleh arah bila-bila masa dia nak arah. Tapi maksud Nabi Musa itu lain. Yang orang yang sama hidup, orang yang sama dimatikan dan dihidupkan kembali. Tapi Nabi Fir'aun tak boleh buat, tapi dia buat lain lah. Panggil dua orang, satu aku arahkan mati dia. Satu aku minta dia hidup. Kan hidup tu. Sebab aku punya arahan. Ini jahatnya Fir'aun. Tapi tuan-tuan, nak cerita dalam bab dakwah, siapa pun dia, betapa jahat pun dia, tetap tanggungjawab kita sebagai da'i, pendakwah, wajib untuk beri ingat. Dahsyat tak Fir'aun? Dahsyat. Jahat tak Fir'aun? Jahat. Melampaui batas dan memang tidak akan dia beriman pada Allah. Tapi Allah minta Nabi Musa, faqul halaka ila an tazakka. Pergi kepadanya dan tanya dengan dia, nak sucikan diri ke tidak? Tengok, walaupun dia jahat, kita jangan ambil kerja Tuhan. Kerja kita dakwah, kerja Tuhan merubah. Itu kerja Tuhan. Yang kata, Ustaz, tak guna dakwah dengan dia. Dakwah bagaimana pun jahat juga dia. Itu bukan tugas kita. Tugas itu tugas Allah. Anak kita jahat bagaimana pun tetap kena kejut dia bangun subuh. Kan, Ustaz, saya dah 10 tahun kejut dia. Daripada kecil sampai besar ginilah dia tak bangun subuh. Tuan-tuan, kejut tetap kejut. Kena kejut, tetap kena kejut. Walaupun tahu memang tak bangun. Tapi kita kalau kejut cara orang yang memang tak akan bangun, kita pun ada cara kan. Kejut, lantak kau lah. Tapi kalau memang dia akan bangun, kita akan pesan dia supaya bangun. Tapi tanggungjawab mengejut, kena kejut. Tanggungjawab menegur, kena tegur. Tanggungjawab dakwah, kena dakwah. Sejahat mana pun dia, tidak ada manusia yang lebih jahat berbanding Fir'aun. Tidak ada. Jadi kerana itu, apa yang kita kena buat, tetap kena dakwah. Tapi dalam masa yang sama, doa pada Allah, ya Allah berikan petunjuk pada diri dia. Sebab ini Allah ajar kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, sejahat mana pun kaummu. Nabi Musa berhadapan dengan orang yang paling jahat, iaitu Fir'aun. Fir'aun lebih jahat berbanding musuh-musuh Nabi Muhammad pada zamannya. So, musuh-musuh Nabi Muhammad dia tidak memiliki akan kekuatan bagaimana Fir'aun. Bala tentera sekuat Fir'aun, kerajaan sebesar Fir'aun, kekayaan sekaya Fir'aun. Tapi Nabi Musa berhadap dalam keadaan dia berseorangan dengan pendampingnya, iaitu Nabi Harun alaihi salam. Ketika itu Allah lanjutkan, wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Tanya lagi, adakah mahu aku tunjukkan kepadamu jalan mengenal Tuhanmu supaya engkau merasa takut daripada melanggar akan perintahnya, iaitu aku beri tunjuk kamu kepada mengenal akan Tuhanmu dan ketaatan kepadanya, sehingga nanti kamu menjaga dirimu dan mentakuti dirinya. Berkata Imam Zamakhsyari, zukiral khasyah li'annaha malakul amr min khasyatillah ata minhu kulli khairin
wa bada'a mukhatabatihi bil istifham alladhi ma'nahu al-'arad kama yaqulu ar-rajulu li dhaifihi hallaka an tanzilu bina. Jadi dikatakan oleh seorang ulama balaghah ataupun ulama bahasa, iaitu Imam Zamakhsyari. Imam Zamakhsyari ini walaupun dia punya akidah, ada yang menyebutkan sebagai akidah Mu'tazilah. Akidah Imam Zamakhsyari ini akidah Mu'tazilah, tapi tafsirnya dari sudut bahasa diambil. Sebab itu walaupun sejahat mana pun orang, ilmunya kita ambil. Imam Zamakhsyari walaupun akidahnya boleh dikatakan rosak, tapi mengambil dari sudut bahasa, memang dia seorang yang sangat hebat bahasa Arabnya. Sebab itu dalam tafsirnya Al-Kashaf, ini tafsirnya 3 jilid Al-Kashaf, ulama Azhar tahqiq. Maksud tahqiq membetulkan apa yang salah. Kan ada dia punya tafsiran, dia buat nota kaki apa yang salah dari sudut akidah. Tapi yang bahasa-bahasa dia ambil. Jangan pula orang kata, oh Ustaz guna Imam Zamakhsyari. Saya baca kitab Safatul Tafasir daripada Syekh Muhammad Ali Sabuni, seorang ulama daripada Syria, dan akidahnya akidah yang sahih. Jadi kita ambil hanya pada dari sudut bahasa daripada Imam Zamakhsyari. Dia kata apa? Dia kata kenapa disebutkan tentang khasyah? Kenapa ketika mana nak minta seseorang itu berubah, kita kata kamu tak takut Allah ke? Kan kita kadang-kadang guna begitu. Kan? Engkau ni buat jahat tak takut Allah ke? Kenapa mesti sebut dengan perkataan takut? Sebab dengan takut itulah mendatangkan kita menjadi hamba Allah yang baik. Itu maksud ketakutan. Wajib tak takut pada Allah? Memang wajib takut pada Allah. Tidak salah menyebutkan kau tak takut Allah ke? Dia berbeza dengan takut bos. Kadang-kadang orang kata, Ustaz naik tak petang ni? Saya kata kenapa kena naik pejabat pula? Kalau Ustaz tak naik, ramai yang rancang nak balik awal. Jadi ada yang kata gitu. Saya sebut balik, mereka kerja kerana saya ke kerja kerana Allah? Kalau kerja kerana saya, letih lah. Kan asal saya ada jadi baik, saya tak ada jadi jahat. Mana boleh. Kita kerja kerana Allah. Bila kerja kerana Allah, kita akan buat sesuatu memang betul-betul kerana Allah. Lepas tu penting takutnya Allah, bukan takut suami. Ada suami, tengok suami takut, macam-macam dia buat kat rumah. Suami tak ada, alhamdulillah, merdeka. Itu ada yang isteri gitu. Ada pula sebaliknya, suami pula gitu, suka isteri tak ada. Awak pergilah kuliah, helwa, pergilah program-program Ustaz. Dia suruh isteri dia pergi je program. Rupanya dia suka duduk rumah, isteri tak ada. Merdeka. Sebab apa? Takut isteri. Jangan takut isteri. Jangan takut suami, tapi takut pada Allah. Ya, apa takut pada Allah, akhirnya kita akan buat sebaik-baik manusia, jadi manusia. Sebab itu bila nak minta kepada Nabi Musa ingatkan Fir'aun, maka ingatkan dia, kamu nak takut Allah ke tidak? Dengan sebab takutnya Allah, maka akhirnya dia akan datang pada setiap kebaikan. Takut manusia boleh jadi baik, boleh jadi tak baik. Tapi takutnya Allah tidak akan datang kecuali baik sahaja. Jadi kalau betul takut Allah, akan jadi baik. Jadi apabila bertanya kan, wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, inginkah aku berikan kamu petunjuk supaya kamu kepada Tuhanmu akan merasa takut? Pertanyaan ini adalah untuk tujuan dakwah, tujuan mengajak. Seperti datang tetamu kan, naik kereta sampai kan, dia pun turunkan tiket kereta, tak nak turun ke? Jadi tak nak turun tu ataupun tak nak singgah ke? Maksud tak nak singgah, mehlah singgah. Itu maksud dia. Dia tanya-tanya tu kan, tak nak makan. Jadi apabila dia tanya tak nak makan tu, sebenarnya dia ajak makan. Macam tuan-tuan lah lepas ni kan, Ustaz tak nak sarapan kan? Tanya tu sebenarnya ajak. Kalau Ustaz kata tak boleh, sibuk, kecil hati, Ustaz ni tak nak pula pergi sarapan. Walaupun tanya, apabila dia tanyakan jawapannya ada dua, ya ataupun tidak kan? Tapi kenapa ketika mana dia tanya, dia jawab tidak, ya merajuk orang tu. Ustaz mentang-mentang saya ajak, tak nak pula dia terima. Cakaplah ajak, janganlah bertanya. Tapi itu dipanggil bahasa, budi bahasa, begitulah kita. Bahkan Allah pun ajar, Allah tanya dengan dia, dakwah bertanya, tak nak solat ke? Sebenarnya nak ajak solat kan. Awak ni tak terfikir ke nak tutup aurat? Tak terfikir ke nak pakai tudung labu sikit kan? Walaupun orang kata macam makcik-makcik, tak apalah kan. Walaupun orang kata macam ustazah, tak apa, buat baik macam ustazah tak apa. Pakai tudung labu, awak ni pakai jubah ni dah macam makcik-makcik dah. Tak apa, berbanding pakai ketat, walaupun nampak macam muda remaja, tu neraka tengah panggil. Ditanya tu, awak tak nak pakai tudung ke? Sebenarnya ditanya tu diajak kan, diajak kan, supaya buat baik. Walaupun
pertanyaan, tapi sebenarnya tujuannya untuk mengajak. Jadi begitulah apabila Nabi Musa dia tanya kepada Fir'aun, adakah kamu tidak mahu untuk kenal kepada Tuhan dan takut kepadanya? Sebenarnya nak ajak dia supaya kenal Allah dan takut kepada Allah. Dan kemudian fa'arahul ayatal kubra, setelah Nabi Musa menyempurnakan perintah Tuhannya dan Fir'aun pun meminta bukti kebenarannya, maka Nabi Musa memperlihatkan kepada Fir'aun mukjizat yang besar. Jadi apabila Nabi Musa berkata dengan Fir'aun alaihi laknatullah, apabila dia berdialog, dia kata, adakah kamu tidak mahu untuk kenal Tuhan dan takut kepada Tuhan? Dan apabila dia berlembut dalam pertanyaan, apabila dia tanya biasanya lembut, kamu tak nak sembahyang, kamu tak nak pakai tudung, kamu tak nak berubah, ini kata-kata yang lembut. Sebab itu dalam ayat yang lain Allah kata kepada Nabi Musa alaihi salam dengan Nabi Harun alaihi salam, Allah kata apa? Allah kata faqula lahu qawlan layyina, katakan kepadanya wahai Musa dan Harun, kepada Fir'aun ketika mana kamu berdakwah dengannya, qawlan layyina, dengan kata-kata yang lembut. Kan? Bayangkan sejahat-jahat Fir'aun diminta oleh Allah untuk berkata dengan lembut. Jadi ini ada perbahasan panjang. Nanti ada pula yang kata ustaz ni dakwahnya keras, ustaz ni dakwahnya asyik nak kecam, ustaz ni dakwahnya gini. Tengok ustaz tu dakwahnya lembut. Setiap orang ada cara dakwah. Selagi mana tidak menyalahi kaedah, maka silakan melakukan. Kan? Ada orang tak boleh dengan sekadar lembut dan ajak, kan? Tengok ajak tazkirah, duduk live sama-sama kuliah, nampak berubah baik, lepas tu jadi balik jahat. Ada orang jadi begini, dulu okey je kan, daripada laki jadi perempuan, jadi laki balik. Lembut, lepas tu jadi perempuan balik, lagi teruk pula buat bedah. Allahu akbar. Akhirnya ada ustaz lain yang terus kasar, dia kata jadilah sebagaimana ustaz ini yang lemah lembut. Kan tak apa, Allah itu Maha Pengampun, relax, buat lagi jahat, buat. Tak jadilah, kan. Tapi ada juga yang tegur dengan kasar pun tak jadi. Apa yang kena buat? Penguat kuasaan, kena tangkap, kena masuk penjara, kena hukum, baru dia berubah. Ada dalam konsep dakwah Rasulullah ada begitu, ada peperangan kan. Kenapa kena perang? Supaya nampak Islam itu agama tegas. Jadi sebab itu dalam bab dakwah ni dia ada perbahasan panjang. Walaupun pada permulaan dakwah tetap mulanya mesti lembut. Lepas tu Nabi Musa ketika dia berhadap dengan Fir'aun, mulanya lembut. Nak ajak lembut dulu. Jangan kelihatan Islam itu kasar. Kan orang tu tak kenal Islam, datang-datang terus tekam, pekik, tengking, tak boleh, mesti ajak dulu. Tapi kalau dah sekian kali lembut tak jalan, dia pula terus buat jahat, makin teruk jahatnya, itu ada kaedah lain. Tapi mula-mula tetap Allah ajar sebagaimana Nabi Musa alaihi salam jumpa Fir'aun, maka dengan lembut. Dan kemudian Allah tunjuki akan Nabi Musa lepas Fir'aun tak nak dengar. Fir'aun ini kelilingnya ada ahli-ahli sihir. Ahli sihir ni suka tunjuk dia punya hebat dengan dia punya silap mata, dengan dia punya sihir yang daripada iblis dan daripada jin. Maka dia buat macam-macam. Nabi Musa dakwah, dia tak percaya, kecuali mesti ada bukti besar. Maka kerana itu Allah datangkan dengan mukjizat. Allah kata ayy fadhahaba Musa ilaihi wa da'ahu wa kallamahu. Nabi Musa dia pergi kepada Fir'aun, kemudian berdakwah dan bercakap dengannya. Falamma tana'a anil imani arahul mu'jizatil kubra. Ketika mana ia terhalang daripada beriman kepada Allah, iaitu Fir'aun, maka Allah perlihatkan melalui Nabi Musa alaihi salam dengan mukjizat yang besar. Wahiya qallaba 'asa hayyah tas'a, iaitu dengan Allah menukarkan akan tongkat Nabi Musa alaihi salam menjadi ular. Hayyatan tas'a, iaitu satu ular yang bisa dan besar. Berkata Imam Qurtubi, arahu alamatul uzma, diperlihatkan kepadanya akan tanda yang sangat besar, iaitu mukjizat. Jadi mukjizat itu setiap nabi itu mukjizatnya berbeza-beza. Qala Ibnu Abbas, maka berkata Ibnu Abbas adalah asa, iaitu tongkatnya. Jadi tongkatlah yang Allah berikan kepada Nabi Musa untuk menukarkan tongkat menjadi
menjadi ular. Jadi yang ni banyak dalam ayat-ayat yang lain. Kisah Nabi Musa boleh kata di antara yang paling banyak dalam Al-Quran. Saya lupa dia punya jumlah ratusan. Sebab itu ketika mana di antara dakwah kepada kita non-Muslim, orang yang beragama Nasrani ataupun beragama dengan agama Yahudi, kan? Sebenarnya nama Nabi Isa alaihissalam lebih banyak disebut oleh Allah berbanding nama Nabi Muhammad. Nama Nabi Musa alaihissalam jauh lebih banyak berbanding nama Nabi Muhammad dan Nabi Isa. Kalau mereka kata Al-Quran itu hanya kepada Nabi Muhammad, logiknya kalau betul Al-Quran ini untuk Nabi Muhammad dan Islam, yang Islam sahaja, nama Nabi Muhammad paling banyak. Tapi kenapa kisah Nabi Musa paling banyak, kisah Nabi Isa banyak? Sebab Allah nak tunjuk bahawa Quran ini untuk semua kaum, untuk semua bangsa dan untuk semua agama-agama terdahulu, supaya mereka kembali kepada fitrah, iaitu agama Islam. Jadi Nabi Musa, kisah Nabi Musa banyak Allah sebut bagaimana Allah tukarkan tongkatnya daripada ular, daripada tongkat menjadi ular. Ini mukjizat. Kita tak sebut bagaimana kisah yang detailnya, tapi tuan-tuan semua tahu tentang bagaimana tongkat ini Allah tukarkan Nabi Musa balik terus menjadi ular yang besar. Maka apabila itu fakazzaba wa'asa summa atbara yas'a fahashara fanada faqala ana rabbukumul a'la. Jadi ketika mana Nabi Musa telah mempamerkan mukjizatnya yang besar daripada Allah, maka apa yang dilakukan oleh Fir'aun adalah Fir'aun mendustakan Nabi Musa dan menderhaka kepada Allah. Mendustakan Nabi Musa dan derhaka atas apa arahan daripada Allah dengan mukjizat yang telah diperlihatkan. Walaupun telah lihat, tetapi dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan summa atbara yas'a, iaitu ketika itu walla mutbira hariban minal hayya, ketika itu dia ingkar dan berpaling, dan ia lari daripada ular yang berbisa tersebut. Yusri' fi mashyihi min hauli ma ra'a. Maka dia takut juga dengan ular tu, lari juga dia Nabi Fir'aun, tapi dia tak beriman. Ini Allah gelapkan hati. Ada yang dah nampak dah gerun depan mata, tapi tetap tak berubah. Allah dah beri banyak kali peringatan, kemalangan, sakit, jatuh, menderita dan lain-lain, tapi tetap jahat. Kenapa jahat? Sebab memang Allah tak berikan dia untuk terima hidayah daripada Allah. Nabi Musa ketika mana ahli-ahli sihir, dia kata dengan Nabi Musa, wahai Musa, kamu campak dulu tongkatmu. Nabi Musa kata engkau dulu. Akhirnya mereka ambil tali-tali, macam tali-tali apa, berikat tu, dia baling. Mereka baling jadi ular-ular, kan? Tali jadi ular. Hebat. Tali-tali tu tiba-tiba tukar jadi ular. Kalau tukar jadi ular kecil-kecil tu, tiba-tiba Nabi Musa Allah arahkan, kamu campak tongkat. Campak yang akan tukarkan dia Allah, bukan Nabi Musa. Nabi Musa tak memiliki apa-apa, yang memiliki Allah. Maka Nabi Musa pun campak. Ketika tampak sahaja, maka ular tongkatnya menjadi ular yang lebih besar dan memakan semua ular yang kecil-kecil tu. Besarnya bagaimana tak boleh bayang, tuan-tuan. Tak ada ular dekat dunia yang besar macam tu. Anaconda kalah anaconda. Anaconda tu bukan betul pun, tapi kalah anaconda. Jadi nak kata besarnya ular tersebut dan memakan akan ular-ular yang lain, sehingga ketika itu saharati yasjudun, dalam Al-Quran sebut semua ahli-ahli sihir sujud. Sujud. Kenapa sujud? Sebab mereka seorang yang sangat mahir sihir. Tak pernah sihir mereka dikalahkan. Ini pensihir-pensihir dekat Mesir ramai, tapi yang paling hebat pensihir raja, iaitu pensihir Fir'aun. Mereka tak pernah dikalahkan dalam mana-mana pertandingan. Tiba-tiba Nabi Musa boleh kalahkan. Mereka lebih tahu ini sihir ataupun ini mukjizat. Sebab mereka punya sihir label paling tinggi, first class. Tiba-tiba ada sesuatu yang lebih atas, itu bukan sihir ni, ini bukan sihir, ini daripada Tuhan. Sebab mereka dah ada label paling tinggi dah. Tiba-tiba ada yang lebih tinggi. Macam teknologi manusia kan, dah buat bagaimana teknologi buat gini-gini, tiba-tiba ada satu virus yang tak ada vaksin. Maksudnya virus ini adalah daripada pencipta pastinya, sebab tak jumpa mana ubat. Boleh jadi sampai bila-bila tak akan jumpa ubat, sebab ia daripada Allah.
Dia daripada Allah. Kalau tuan-tuan kata bab coronavirus kan, tak jumpa vaksin. Ini manusia buat, nanti kita akan jumpa juga. Denggi sehingga sekarang tak ada vaksin tuan-tuan. Denggi mana ada vaksin? Saya buat dengan doktor. Kulai daerah kedua terbesar denggi. Johor Bahru pertama lah. Tapi pelik, Kulai ni daerah paling kecil, antara paling kecil tapi dapat nombor 2. Saya buat dengan doktor, saya buat dengan pengarah hospital Kulai, dia kata memang tak ada vaksin. Mana ada vaksin, dia kata. Tetap denggi tak ada vaksin. Yang cuma selamatkan dia antibody dia. Tapi kebanyakan kalau dah memang denggi berdarah dan lain-lain boleh meninggal. Jadi vaksin tak ada. Kalau kita kata, ni lagi lama. Siapa yang bawa? Manusia buat? Tak, nyamuk buat. Nyamuk daripada siapa? Allah. Maksudnya kita akan mengakui ada satu penyakit yang Allah yang beri. Walaupun memang ada penyembuh yang kita boleh berjumpa, tapi ada sesuatu kuasa di atas daripada segala. Apa dia? Allah. Ada sihir, tapi ada yang lebih tinggi, iaitu Allah. Semua ahli-ahli sihir yang ketika itu hebat dengan sihirnya sujud. Mereka kata apa? Amanna bi Rabbi Musa. Kami beriman dengan Tuhannya Musa. Maka Fir'aun kata apa? Kan? Bagaimana amantum qabla an adzana lakum? Bagaimana kamu beriman sebelum aku izinkan? Tengok jahatnya Firaun. Ni kamu boleh beriman dengan Tuhan Nabi Musa sebelum minta izin dengan aku? Kan tu kurang ajar tu. Kan? Nak beriman dengan Allah perlu minta izin ke? Tuan-tuan kalau nak sembahyang kena minta izin ke? Yang abang nak sembahyang boleh tak? Takkan nak minta izin tuan-tuan. Nak sembahyang minta izin ni bukan takut bini lagi ni, tak tahu kata apa dah. Nak sembahyang kena minta izin. Sembahyang je. Sebab apa? Itu arahan Allah. Jadi Fir'aun ketika mana dia berpaling dan dia lari, walaupun dia tahu ini ulah hebat, tapi dia tidak beriman kepada Allah. Fahasyara fanada. Ketika itu apa yang jadi? Ayyi fajam as-saharatu wal junubi wal atba'. Dia menghimpunkan segala ahli-ahli sihir, tentera-tentera dan pengikut-pengikut. Wa waqafa khatiban finnas. Maka ketika mana walaupun dia dah nampak mukjizat Nabi Musa itu hebat dan mengalahkan segala sihir, dia kumpulkan bala tenteranya, pengikutnya, rakyatnya, ahli-ahli sihir, maka dia himpun untuk apa? Kan orang kalau dia ramai pengikut dia akan rasa bangga, kuat balik. Tadi motivasi turun, pengikut banyak. Dia pun kata apa? Dia kata faqala ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhanmu yang sangat tinggi. Tengok jahatnya Fir'aun. Dah kalah tadi, tapi tetap dia kumpulkan semua, dia kata ana rabbukumul a'la. Dia berkata kepada mereka dengan suara yang tinggi, ana rabbukumul ma'bud al-azim alladhi la rabba fawqa. Dia kata la rabba fawqi. Jadi sesungguhnya akulah Tuhan yang disembah lagi agung, yang tidak ada Tuhan di atasku. Tengok jahatnya Fir'aun, yang mana walaupun Allah dah minta Nabi Musa dakwah dengan lembut, minta dia ingatkan, berdakwah berkali-berkali, bahkan dia tak percaya, Allah tunjukkan dengan mukjizat yang besar sampai semua ahli sihir Fir'aun kalah. Tapi akhirnya apa dia buat? Kumpulkan dia punya pengikut. Ketika itu dia kata, akulah Tuhanmu yang paling agung. Ini tuan-tuan, dalam konsep dakwah, apa yang lebih penting? Ada orang walaupun dia dah didakwah, dah dikecam, dah diberikan kata-kata yang kasar ataupun dakwah yang tegas, tapi dia tetap berada pada keadaannya. Kenapa? Sebab dia ramai pengikut. Sebab itu penting pengikut ini mesti dihindarkan. Tuan-tuan yang follow orang-orang jahat, unfollow. Maksudnya yang ikut dia punya Facebook ke, yang tengok dia punya gambar ke, yang tengok dia punya video-video ke, walaupun dia laki ke, jadi seksi. Tuan-tuan duk suka tengok je kan, laki jadi seksi. Dia panggil rajulul amrat, lelaki yang dalam kaedah fiqh Imam Nawawi menyebutkan tidak boleh mempamerkan apa yang boleh menggairahkan orang lain. Kan? Ini dalam kitab fiqh disebut lelaki yang tidak memiliki misai dan janggut yang berwajah jambu. Betul, orang wajah jambu ni hati-hati. Jambu kan, walaupun dia jambu, dia kena hati-hati, dia tak boleh pamerkan sesuka hati. Dalam bab ini pun boleh kita nisbahkan kepada lelaki-lelaki yang memiliki badan yang cantik. Kan, kulit putih, badan cantik, apa nak pamerkan? Ada perempuan tengok nafsu walaupun bukan aurat, nampak dada boleh gerak-gerak lagi. Pum-pum. Sebab apa? Besar dia punya ni kan. Bukan besar macam perempuan tak. Maksudnya sadar. Kan? Apa dia punya bicep tu boleh gerak. Hebatlah kita punya bicep tak gerak-gerak. Bukan tak gerak, ke bawah lagi. Dia punya hebat. Tapi kalau dipamerkan orang boleh bernafsu, elok disimpan. Simpan nak tunjuk apa? Ketunjuk tu boleh jadi luar biasa dia punya kuat ataupun dapat pahala tak? Jadi
Orang yang begini, walaupun dia tahu dia salah, walaupun dah ramai yang tegur, tapi kenapa dia masih kuat? Pengikut. Ini kaedah Fir'aun. Fir'aun walaupun dia dah kalah, dah didakwah dengan sampai semua ahli sihir dia beriman kepada Nabi Musa, tapi dia kekal dengan attitude dia, dengan kejahatan dia, dengan pengakuan Tuhannya. Kenapa? Pengikutnya masih ramai. Sebab tu yang paling penting dalam orang buat jahat, hilangkan pengikutnya. Siapa yang ikut dia, dosa. Dosa tau. Jangan follow Instagram dia, Facebook dia, jangan beli produk dia. Sebab apa? Aku buat maksiat, buat pembedahan, toko Argentina, produk makin laris pula, laku, ramai pula beli, jutaan masuk setiap hari. Allah. Kenapa? Ada pembeli. Yang beli hukumnya haram. Sebab tu hati-hati, ini kaedah Fir'aun. Kenapa dia tidak teruskan beriman kepada Allah? Tidak beriman kepada Allah, teruskan kufur kepada Allah, sebab dia ramai pengikut. Lepas tu dia nak kembalikan kekuatan dia, kumpulkan semua, dia kata aku Tuhanmu. Boleh bantah? Tak ada yang bantah. Takut. Sebab kekuatan daripada pengikut-pengikut daripada Fir'aun. Jadi kerana itu dalam dakwah banyak konsep dan kaedah yang Allah ajar Nabi Muhammad dengan kaedah Nabi Musa AS. Jadi Nabi Muhammad pun diajar oleh Allah, lihat Nabi Musa. Hal ataka hadisu Musa, tidakkah kamu diperlihatkan tentang kisah Nabi Musa? Supaya apa? Ambil pengajaran bagaimana cara dakwah Nabi Musa AS dan bagaimana jahatnya Fir'aun yang dilaknat oleh Allah. InsyaAllah kita akan sambung pada 2 minggu akan datang pada ayat yang ke-25 dengan izin daripada Allah, insya-Allah. Jadi untuk kita menghadapi pada 10 yang awal bulan Zulhijjah, bagaimana saya sebut tadi pada permulaan, jangan dilupakan tentang ibadah-ibadah yang baik. Nak puasa terus tak jadi masalah sampai 9 hari bulan. Nak puasa 9 hari bulan sahaja pun tidak memiliki masalah. Bahkan inilah satu pahala yang sangat besar kepada mereka yang tidak wukuf di Arafah. Walaupun boleh kata hampir semua rakyat Malaysia tidak wukuf di Arafah tahun ini, tapi kita doalah pada hari tersebut, tetap waktunya Allah tentukan. Maka waktu itulah kita munajat pada Allah berdoa. Kan kadang-kadang biasa kerajaan Malaysia akan tulis, nanti JAKIM ke mana-mana akan tulis waktu bertepatan dengan doa yang dimakbulkan. Di sana menjelang Zuhur kan. Jadi di sini waktunya pukul berapa? Biasa akan diberitahu supaya waktu tersebut biasanya menjelang asar atau lepas asar sikit, pukul 5 sekian gitu ataupun pukul 6, kita berdoa pada hari wukuf di Arafah. Apatah lagi kita puasa. Jadi puasa hari Khamis depan. Jadi kita raya hari Jumaat, kita puasa hari Khamis. Dapat 2 pahala ni, pahala Arafah dan pahala puasa Khamis. Dapat, jadi rugi siapa tak puasa. Mudah-mudahanlah kita Allah beri kesempatan puasa pada hari Khamis, dan kemudian 4 hari, hari raya dan ayam mutasyrik 3 hari. Ini dipanggil hari makan. Makanlah tuan-tuan. Makan, nak makan apa? Tak boleh puasa tau. Haram puasa. Siapa puasa? Haram. Sebelum tu puasa dulu hari Khamis. Lepas tu makan daging fresh, insya-Allah. Kalau buat goreng-goreng ke apa-apa tu, bagi sikitlah. Jangan tak bagi kan. Jadi insya-Allah kita mudah-mudahan, maksudnya kalau tak boleh minggu depannya ke buat jamuan ke apa tu pulang tuan-tuan, nak bagi ke nak masak. Tapi saya lebih prefer, kalau tuan-tuan nak bagi, saya lebih prefer untuk dimasak. Tuan-tuan punya daging, tuan-tuan punya daging, macam bagi saya daging mentah. Kadang-kadang simpan je, tak masak-masak. Bagi. Sekarang orang banyak jual yang apa? Daging perang, black pepper lah apa. Saya tak nak yang daging tu. Yang daging fresh tuan-tuan perang, masak bagi saya. Nah Ustaz, dah siap masak. Iaitu daging bakar, fresh daripada korban. Jadi mudah-mudahan lah ada yang bagi. Cakap, mudah-mudahan ni cakap ni macam tanya, tapi sebenarnya menginginkan. Itu kaedahnya, insya-Allah. Jadi yang baik itu semua daripada Allah, yang lemah sifat ampun dan maaf. Jadi mudah-mudahan kita dapat mendekatkan diri kepada Allah. Minggu depannya raya ni tuan-tuan sambut raya, insya-Allah kita akan bertemu selepas raya. Minggu yang kedua pada bulan Ogos, dan teruskan menjaga diri daripada segala SOP yang telah digariskan. InsyaAllah mudah-mudahan yang lebih penting tuan-tuan, dekat Selangor ada satu surau dan masjid yang telah ditutup kerana melanggar SOP. Kita tak nak ini berlaku di Johor, terutama masjid kita, surau kita. Kalau langgar SOP, ada laporan daripada PDRM, daripada polis kepada jawatan agama, boleh jadi kena tutup. Jadi tuan-tuan nak tak nak, jadi jaga SOP dengan baik. Yang lebih teruk, dan kita tak nak wujud kluster-kluster surau ataupun masjid dan sekolah-sekolah. Mudah-mudahan tak wujud kluster-kluster ni. Habis tak wujud, dia tak akan terus buka. Tapi kalau dah wujud, nanti kuliah tak dapat, solat jemaah tak dapat, semua tak dapat. Rugi. Cukuplah pada permulaan kita dah merana dengan tak boleh pergi masjid 2-3 bulan.
Jadi cukuplah sekadar itu. Mudah-mudahan ada manfaat dan teruskan menjaga diri. Dan kita belum menang, ambil ibrah daripada kisah Uhud, bagaimana para sahabat turun daripada bukit pemanah untuk mengambil harta rampasan perang kerana menyangka telah menang, tapi akhirnya diserang hendak sehingga mengorbankan Sayyidatina Hamzah, Sayyidina Mus'ab bin Umair dan sahabat-sahabat yang lain. Dan yang lebih teruk, Rasulullah tercedera ketika pada perang Uhud. Kenapa? Sebab para sahabat menyangka dah menang, mereka turun gunung pemanah, akhirnya mereka diserang dan ramai sahabat yang terkorban. Kita belum menang, jangan turun dulu. Jaga SOP, jaga langkah. Jangan sampai tiba-tiba kita diserang hendak oleh corona virus, kita dapat gelombang-gelombang yang lebih besar. Wal-iyazubillah. Mudah-mudahan Allah lindungi dan mudah-mudahan kita terus menjaga. Wallahu a'lam. Yang baik semua daripada Allah, yang lemah saya mohon ampunan maaf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allah fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una qawla fattabi'una ahsana. Allahumma fa'na 'anna al-bala' والوباء والأمراض والأسقام والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. Jadi insya-Allah kita akan baca ayat surah An-Nazi'at ini lepas habis. Jadi habis nanti satu surah kita akan baca daripada mula sampai habis. Jadi kata pula ustaz biasanya baca hujung, tak. Insya-Allah kita akan cuba baca lepas habis surah. Baru kita akan baca daripada awal bersama-sama sehingga akhir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.